Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam review aku yang ketiga. Cerita pasal uh, tajuk filem Frontliner, movie Frontliner yang mana sekarang ni tengah ditayangkan di Netflix. Cerita ni dia cerita pasal Frontliner lah kan. Apa yang mereka lalui lah kan, macam tu lah. Selain itu, dia ceritakan kepada kita bagaimana situasi awal-awal pandemik berlaku di Malaysia. Okey, babak awal cerita ni, dia dimulakan dengan ditunjuk kepenatan Froylina Berhad. Nampak seakan real, bukan lakonan dalam filem. Macam gaya dalam TV pun ada, nampak reality. Maksudnya, masa babak awal cerita ni kan, dia mula dengan, kita nampak, kita terus dipaparkan dengan kepenatan Froylina tengah berehat. Kita nampak macam seakan real, bukan dalam filem. Nampak macam dalam TV, nampak macam reality. Macam, kalau kita tengok TV kan ada mereka tayangkan apa pasal Froylina nampak tengah berehat, kepenatan mereka nampak macam tu, dia tak nampak dalam filem. Itu babak permulaan lah. Dia macam satu movie dokumentari. Lepas tu dia ada pula suara latar bahasa Inggeris kan. Lepas tu pula dia main dengan muzik latar yang sesuai, so feel tu sampai. Okey, mesej yang disampaikan dalam filem ni pasal realiti rakyat ketika pandemik, macam masalah kewangan kan, nak bayar gaji pekerja, premis berkenaan kelas online. Situasi ni dekat dengan rakyat Malaysia. Cuma ada pelakon yang feel tak sampai pada permulaan cerita. So dia tak berapa menarik lah kat situ. Maybe tak cukup masa nak feel atau tak rasa situasi ketika pandemik. Entahlah. Wallah, tak tahulah. Power Aceh berlakon. Walaupun dia duduk sebelah Beto, Beto kita tahu dia memang power kan. Tak dinafikan lah. Aceh ni dia tak tenggelam tau. Feel Aceh ni dia bagi memang baik lah kan. Jiwa dia kuat lah dalam lakonan. Gila lah. Aku tak boleh tengok Aceh ni. Feel dia sampai teruk. Tengok muka dia pun dah rasa, dah rasa sampai lah benda tu. Tengok muka dia pun. Dengan lakonan dia kan. Good job lah Aceh. Rasa menusuk kat hati ni. Dengan muka dia, lontaran dialog dia. Oh gila Aceh, gila. Terbaik lah. Okey, dalam cerita ni, Azhan Rani berlakon sebagai doktor. Aceh dan Beto sebagai agensi keselamatan negara. Beto macam biasa, dia did a good job. Tak ada pertikaian lah kat situ. Lakonan Azhara ni masa mula-mula macam tak sampai lah dalam beberapa perkara sebagai seorang doktor. Tapi it's okay. Overall good. Dia cerita ni memaparkan kepada kita bagaimana kesan masa pandemik, doktor yang bertugas, ahli keluarga terlibat. So jelas lah, dipaparkan cerita ni, kita nampak lah benda tu kan. Bagaimana kesan masa pandemik, doktor yang bertugas macam mana, ahli keluarga terlibat. Kita nampak benda tu. Lepas tu pula dipaparkan kepada kita rakyat yang degil melanggar SOP ketika pandemik. So dipaparkan kita kat situ. Rakyat yang degil ni yang macam-macam. Biasalah kan. First time berlaku. Satu lagi benda ni macam kita tak jangka. First time berlaku di negara. Lepas tu rakyat ni dia memberontak. Dipaparkan baik kepada kita kat situ. Dari segi kanak-kanak macam mana, orang dewasa macam mana, orang tua macam mana. So jelas dipaparkan kepada kita. Aku nak puji perempuan yang berlakon agensi keselamatan negara tu lah. Bagi aku dia adalah pelakon pembantu terbaik dalam cerita ni. So syabas. Dan ada beberapa pelakon kanak-kanak yang ada potensi yang boleh pergi jauh. Yang nampak bakat dia. So tahniah juga. Cuma ada pelakon yang tak konsisten lah. Kadang feel tak sampai, kadang feel sampai betul, sempurna. Time tak sampai tu memang tak sampai. Tapi bila time feel sampai tu memang padu dia bagi. Dia cerita rakyat yang stres menghadap SOP ketika pandemik. Ada rakyat yang hampir bunuh diri. Macam tu lah. Lepas tu make up nampak baik lah. Kesan luka nampak real. Menarik lah. Lepas tu pula banyak benda yang kita tak pernah tahu dan tak pernah dipaparkan kepada kita. Macam kerja-kerja Frontliner kan. Dalam cerita ni dia ceritakan, dipaparkan kepada kita. So menarik kat situ. Dan memaparkan kepada kita pelbagai rakyat Malaysia dalam menghadapi pandemik. So bagi aku benda tu menarik. Cerita ni dia tak straight lah kan. Dia macam colourful. Kita boleh nampak pelbagai ragam rakyat Malaysia yang pelbagai peringkat umur, pelbagai sisi. Maksudnya pelbagai latar belakang kan. Kita boleh nampak ragam-ragam dia, ragam-ragam mereka macam mana menghadapi pandemik ni. So benda tu menarik. Gila lah weh, baru 20 minit lebih cerita. Rasa macam nak menangis kan.
Dan penyampaian dalam cerita ni memang depa memang betul-betul buat research, homework nak buat cerita ni. Baru 20 minit lebih dah banyak paparan realiti dipersembahkan kepada penonton. Dari segi rakyat, frontliner, macam-macam babak dipersembahkan. 20 minit lebih dah banyak babak. So terbaik lah. Cuma aku tak sure lah kedegilan rakyat menghadap frontliner sampai macam tu sekalian. Sampai korang ajak. Wallahualam lah, aku tak tahu kan, sebab kita duduk rumah, tak tahu. So mungkin benda tu mereka dah buat research kan, benda tu mungkin berlaku, tak tahu. Dan pelbagai sisi rakyat dipaparkan lah. Ada yang okey kan, ada yang tak okey menghadap SOP sebab pandemik. Biasalah kan, manusia macam-macam. So kita nampak kat sini. Ada yang okey, ada yang memberontak, macam-macam. Dia cerita ni banyak fokus lebih dalam cerita ni kan kepada frontliner lah. Bagaimana kehidupan mereka menghadapi masalah pandemik ni. Bagaimana mereka lalui. Macam tu lah. Dia lebih fokus pada tu lah. Cuma tu lah yang tak berapa best kan. Banyak pelakon yang feel sampai dan tak sampai ikut babak. Babak ni dia sampai. Babak tu dia tak sampai pula kan. Tapi it's okay. Dia tak menjejaskan penyampaian dalam cerita. Mungkin improvise lambat kot. Tapi still okay. Cuma pemilihan soundtrack lagu Black tu macam tak sesuai lah dengan situasi pada pendapat aku masa pertengahan cerita tu. Masa hujung tu sampai. Tapi bila pertengahan tu macam tak kena dengan situasi lah. Lagu dia macam macam keras sikit lah. Slow rock kan. Sepatutnya lagu tu dia lebih pada sedih-sedih lembut-lembut. Macam tu lah. Itu pendapat peribadi aku lah. Tapi yang hujung cerita okey. Masa pertengahan tu macam tak kena lah dengan lagu tu. Dalam cerita ni dia jelaskan kita kena faham lah. Bukan rakyat saja ada masalah. Bukan rakyat saja ada ahli keluarga. Frontliner juga ada masalah masing-masing. Frontliner juga ada ahli keluarga. Dalam cerita ni dipaparkan kepada kita. Jalan cerita okey pada pendapat aku. Cuma ibarat adalah beberapa babak dia macam skip to skip tau. Ibarat macam pengarah dia buat scene-scene yang menarik dan disusun step by step. Tapi dia tak ceritakan perjalanan scene ke scene tu. Faham tak? Maksudnya pengarah dah disusun scene-scene tu banyak menarik. Cuma ada beberapa scene-scene yang dia tak ceritakan perjalanan tu. Dia ada skip. Ada beberapa, bukan semua. Tapi plot kemas daripada permulaan sampai habis overall kemas. Cuma ada pertengahan tu ibarat macam skip. So dia macam tak berapa kemas. Itu sajalah. Cerita ni dia bergenre drama reality lah bagi aku. Okay, nak bagi spoiler sikit lah. Ada juga diceritakan bagaimana rakyat yang kena wabak. Walaupun dia jaga SOP, jaga semua, tapi kadang-kadang terlepas pandang. Benda berlaku luar jangkaan. Walaupun dia jaga SOP, dia jaga semua kan, tapi kadang terlepas pandang. Benda nak berlaku, benda di luar jangkaan. Mesej yang disampaikan dalam cerita ni, dia bagi pemahaman lah kepada kita kan. Tugas frontliner ni. Lepas tu mesej tentang kehidupan rakyat yang betul dan tidak betul ketika berlaku pandemik. Kan ada yang betul, ada yang tidak betul. So faham lah. Maksudnya ada yang senang, ada yang susah. Ada yang ada ahli keluarga, ada yang tak ada ahli keluarga. Ada yang boleh makan, ada yang survive nak makan. Macam tu lah. Pelbagai rakyat merasai kesan berlaku pandemik ni kan. Kanak-kanak cara kanak-kanak, dewasa cara orang dewasa, orang tua cara orang tua. Jelas dipaparkan dalam cerita ni. Family boleh porak-poranda sebab pandemik ni. Dia banyak dipaparkan bagaimana frontliner menghadapi masalah family, kerja lagi kan. Kehidupan sebagai frontliner ketika pandemik melanda negara lah. Dia banyak cerita pasal bagaimana frontliner ni dia menghadapi masalah family, kerja dia dan kehidupan dia sebagai frontliner ketika menghadapi pandemik ni. So bagi aku cerita ni dia boleh ditonton setiap negara. Kan? Dia masuk Netflix pula kan. So jadi satu dunia tahulah. Okey memang satu dunia dilanda pandemik. Tapi negara Malaysia, satu dunia tak tahu bagaimana persiapan mereka kan. Dengan cerita ni, dunia dapat tahu bagaimana keadaan Malaysia ketika itu. Okey, persembahan cerita ni, persembahan paparan baik. Cuma susunan plot lah tak apa kemas. Tapi still layak mendapat pujian kan, dengan scene-scene yang menarik. Cuma tak apa kemas itu. Tapi tak ada lah teruk. Cuma tak berapa kemas je lah. Itu je. Kelebihan cerita ni pada pendapat aku, setiap scene yang dipersembahkan tu, dia ada mesej tau. Dan mesej tu jelas dah sampai. Maksudnya, setiap scene dengan persembahan dan mesej dia tu, dia sampai tau. Semua dekat dengan rakyat Malaysia. Semua yang berlaku ketika pandemik tu. Maksudnya, mereka jelas cerita benda tu dengan dialog dia memang sampai kepada kita. Yang merasai suasana ketika pandemik. Masa awal-awal kan. So, bagi aku kalau cerita ni tayang kat program, boleh menangis penonton kat situ. Dengan kita boleh dengar bunyi isakan tangisan pada penonton.
Sebab benda tu sampai tau. Semua yang berlaku ketika pandemik tu, maksudnya mereka jelas cerita benda tu dengan dialog dia memang sampai kepada kita yang merasai suasana ketika pandemik masa awal-awal kan. So bagi aku kalau cerita ni tayang kat Power Guide, tugas foreigner kan, yang sebelum ni tidak pernah pun dipaparkan kepada umum, dan dalam cerita ni diceritakan, so kita akan lebih rasa menghargai apa yang mereka buat. Dia memamparkan suka duka yang dihadapi foreigner. Apabila berlaku perkara yang tak ingin berlaku, SOP tetap perlu dijaga. Itu yang dihadapi foreigner lah. Dia paparkan kepada kita suka duka yang dihadapi oleh foreigner. Apabila berlaku perkara tak ingin berlaku kan, SOP kena jaga. Itu yang dihadapi oleh foreigner. Aku tak mahu spoiler lah. Apa yang faham. Apabila berlaku perkara tak ingin berlaku, SOP tak kena jaga. Itu yang dihadapi foreigner. Memaparkan kepada kita kesusahan foreigner lah, yang orang tak tahu kan, yang orang tak faham. Rakyat biasa still boleh bersama family, duduk rumah. Tapi foreigner walaupun satu family, tetap kena berjauhan walaupun duduk satu rumah. Mereka balik kerja, mereka kena jagalah SOP tu. Kalau kita macam rakyat biasa duduk rumah, boleh rapat, tak ada masalah. Tapi foreigner, mereka kan ada kerja kan, mereka jumpa ramai orang. Tapi bila balik, mereka tak boleh duduk sekali, tak boleh rapat. Dipaparkan dalam cerita ni mereka kena duduk jauh. Ada sedih jugalah kan. Spoiler sikit, ada sampai kena duduk luar, duduk dalam kemah. Macam tu lah. Okay, ending dia best. Dia ada plot twist. Bagi aku unexpected. Dia merungkai segalanya lah apa yang berlaku kan. So bagi aku mengagumkan. Sebab seorang ramai jadi mangsa tanpa perasan apa-apa. Kalau nak faham, tengok cerita ni Sebab seorang ramai jadi mangsa dan tak perasan pun benda tu berlaku. Tu ending dah. Plot twist dah best. Asalnya aku nak bagi 7.5 je. Tapi sebab ending tu dia ada plot twist yang unexpected, yang aku mengagumkan. Terbaik. Good idea. Aku bagi 7.7. Tapi penutup pula ada kredit. Aduh, kredit tu bagi aku wow, unexpected lagi. Terbaik lah. Aku bagi 8/10 lah untuk cerita ni. So, tahniah. Boleh tak aku nak bagi pelakon terbaik kepada Aceh? Tahniah Aceh. Ni pendapat peribadi aku lah. Bagi aku dia gila lah. Dia memang sesuai bawa watak macam ni. Kan, kot kan. Feel dia gila-gila sampai. Feel dia bagi aku tahap pro lah. Tak profesional lah. Walaupun dia penyanyi, kita tahu dia penyanyi, dia pelawak. Dia berlakon pun tak banyak kan. Ada lah beberapa. Tapi bagi aku jangan slang tu macam biasa. Tapi yang ni bagi aku, padu lah dia bagi. Tahniah Aceh. Walaupun dia penyanyi, dia pelawak, dia boleh berlakon dengan baik. Itu saja review aku untuk kali ini. Yang mana suka, boleh tolong like, boleh tolong share, boleh tolong subscribe. Aku akan review lagi movie akan datang. So kalau ada komen-komen yang nak aku review movie apa-apa, movie seterusnya, boleh komen. So, terima kasih. Assalamualaikum.